Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrika. Ini agenda awani pada malam ini. Selepas pembentukan Kabinet 28 Menteri Penuh yang dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kini desas-desus ataupun ura-ura untuk pelantikan timbalan menteri kembali menjadi perdebatan dan juga perbincangan. Pelbagai saranan dan juga pandangan penganalisis politik sama ada di kalangan komponen parti yang mendapat yang memberi dokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun di kalangan aktivis politik memberi pandangan perlu mencerminkan kepelbagaian komponen parti yang mendukung Datuk Seri Anwar Ibrahim juga. Timbalan menteri juga tidak perlu terlampau besar seperti mana pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri ataupun ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin. Perlu juga mendukung apa yang sudah pun dihasratkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kecil tetapi berfungsi mengikut fungsi-fungsi ataupun portfolio yang diberikan. Jadi untuk melihat perkara ini, Tama Pilih dari pengasas bersama Undi 18 bersama saya di talian sudah pun bersedia. Selamat petang Tama, apa khabar? Selamat petang, khabar baik. Tama, mungkin adakah dengan selesainya pembentukan kabinet dan kini melihat menuju kepada 19 hari bulan atau sesi parlimen khas untuk mengusulkan undi percaya kepada Perdana Menteri, tetapi menjelang 19 hari bulan dalam seminggu ini dikatakan akan diumumkan pelantikan timbalan menteri. Jadi pada pandangan Tama secara peribadi dan secara umum melalui undi 18, apa kriteria dan keperluan untuk melantik timbalan menteri ini? Baik, untuk kita melihat situasi yang ada sekarang, kita perlu lihat dan tentu kita menganalisa dari segi peribadi dan secara rakyat dan juga secara realiti politik lah. Itu dua pertimbangan yang kita kena lihat. Bagi saya dan tentu sebagai seorang rakyat biasa, saya menginginkan kabinet dan juga timbalan menteri yang dipilih secara berkaliber, mungkin mereka ada latar belakang profesional yang berkaitan dengan kementerian-kementerian yang mereka akan pegang, supaya mereka dapatnya membawa idea-idea profesional mereka ke dalam satu kedudukan yang berkuasa di mana mereka boleh mencipta polisi-polisi kerajaan dan sebagainya, kan. Itu yang kita dah tentu inginkan sebagai orang marhain, rakyat biasa, kan. Tapi dah tentu kita juga perlu melihat apakah situasi senario politik ke arah 19 hari bulan. Kerana kita pun tahu bahawa pemberian kedudukan timbalan menteri dan juga menteri adalah satu cara untuk mengekalkan atau mengukuhkan kedudukan kerajaan untuk memastikan bahawa semua komponen-komponen kerajaan, parti-parti politik kerajaan berpuas hati bahawa semua individu-individu yang mereka rasakan perlu mendapat kedudukan yang kita boleh cakap bahawa yang penting dalam kerajaan. Maka itu adalah keseimbangan yang perlu ditekankan dalam pemilihan timbalan menteri ini. Dan tentu antara cabaran yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah beliau mengumumkan satu kabinet yang kecil berbanding dengan kerajaan sebelum ini, kan. Dan apabila adanya kerajaan yang lebih kecil dan ada komponen-komponen parti yang lebih banyak, maka pemilihan timbalan menteri itu adalah begitu penting untuk mencerminkan pertama sekali kepelbagaian dan juga semua ketua-ketua dan juga individu penting dalam parti-parti komponen. Itu pertama. Kedua juga adalah untuk pastikan bahawa adanya kepelbagaian dari segi kaum, agama, usia dan juga dari segi negeri-negeri, kan, bukan saja dari Semenanjung saja tapi juga dari segi wakil rakyat Sabah dan Sarawak. Dan juga kita juga perlu pertimbangkan adakah ada individu-individu lain yang mungkin diberikan jawatan senator untuk dimasukkan ke dalam list timbalan menteri ini. Ya. Okey, Tama, kalau kita imbas sedikit sebelum pembentukan kabinet, kita banyak mencadangkan ataupun idealnya lah dari tokoh-tokoh yang kompeten, profesional dan mengikut portfolio yang sesuai kepada individu ataupun ahli parlimen yang akan dilantik sebagai menteri. Tapi nampaknya jelas apa yang sudah pun dipersembahkan kepada rakyat bahawa majoritinya adalah mengikut hierarki parti dan saya rasa pilihan yang ada di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang tidak banyak. Sebab itu mereka yang berada dalam hierarki parti yang mendukung beliau berada dalam kabinet hari ini. Itu yang pertama. Betul juga mengikut weight ataupun kekuatan parti yang mendukung Datuk Seri Anwar, pastinya UMNO, GPS, JRS dan juga dari Pakatan Harapan sendiri mendapat kedudukan yang lebih ataupun lebih ramai di dalam komponen kabinet.
Tetapi adakah kali ini untuk timbalan menteri hierarki itu akan lebih longgar, dan yang keduanya mengikut kepelbagaian yang mana Tama katakan tadi, kalau boleh lebih ramai di kalangan mereka yang tertinggal tidak dapat menduduki sebagai menteri penuh, tetapi mungkin akan rundingkan ataupun dipertimbangkan untuk menjadi timbalan menteri. Saya rasa begitu ramai lagi calon-calon dalam parti yang mendukung Datuk Seri Anwar Ibrahim ini yang masih belum ada apa-apa jawatan selain daripada mereka sebahagian daripada komponen dalam kerajaan, apa pun namanya, perpaduan ataupun campuran ini. Ya, baik. Bagi saya berpendapat ada kelonggaran, tapi kelonggaran sedikit saja. Kan pertama sekali dari segi adakah tokoh-tokoh utama dalam pelbagai parti ini akan diberikan jawatan, saya rasa ya. Dan tentu dalam kita akan melihat dalam kementerian-kementerian yang penting. Contohnya pendidikan, kewangan, kesihatan dan sebagainya, mungkin mungkin mereka akan diberikan kerana ini adalah portfolio-portfolio yang teramat besar, dan di mana seorang menteri saja tidak cukup untuk mengawal seluruh kementerian. Maka sebagai timbalan menteri juga mereka boleh ada kuasa atau boleh memainkan peranan besar dalam mengawal atau dalam menentukan hala tuju kementerian tersebut. Manakala mungkin kita boleh cakap di kementerian-kementerian yang lebih kecil, mungkin kuasa itu lebih kecil, dan ruang atau peranan yang mereka boleh mainkan itu adalah semakin kecil lah kan. Jadi bagi saya itu adalah satu cara untuk kita lihat. Tapi dalam satu lagi cara kita juga melihat seperti yang dikatakan bahawa ini juga akan menjadi tempat di mana mungkin parti-parti yang lebih kecil kan, iaitu contohnya MUDA, contohnya Parti Bangsa Malaysia, Warisan dan sebagainya, mungkin mereka akan mendapat tempat walaupun tidak mendapat dalam kabinet yang utama. Mungkin mereka akan diberikan beberapa tempat sebagai timbalan menteri untuk memastikan bahawa tidak ada rasa tidak puas hati atau untuk mengukuhkan lagi kerajaan. Dan saya rasa yang bagusnya adalah mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh meletakkan dalam kementerian-kementerian yang berkaitan. Contohnya kalau katakan MUDA mungkin dalam Kementerian Belia dan Sukan, kalau untuk Warisan mungkin kementerian yang berkaitan dengan hak Sabah Sarawak dan sebagainya kan. Maka itu adalah satu perkara yang mungkin dimainkan atau mungkin dipertimbangkan. Tapi yang terakhir yang saya juga ingin katakan adalah dalam pemilihan timbalan menteri ini, yang bagusnya adalah kita punyai kemampuan untuk meramaikan atau menambahkan jumlah atau bilangan timbalan menteri. Kerana kalau kita fikir hasrat Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk mengurangkan berbanding dengan kerajaan terdahulu, maka benchmark dia adalah kerajaan terdahulu. Kalau kita tengok bilangan ahli kabinet untuk kerajaan sebelum ini adalah 31 orang. Untuk kerajaan sekarang adalah 28 orang. Maka ada pengurangan dalam, kita boleh cakap 10% lah dari segi bilangannya. Kita boleh anggarkan bahawa bilangan timbalan menteri juga mungkin akan berkurang, tapi tidak akan berkurang banyak. Mungkin 5 ke 10% berbanding dengan kerajaan sebelum ini. Tapi ini juga bermaksud bahawa ada banyak ruang untuk diberikan bukan saja untuk tokoh-tokoh politik ataupun untuk memilih berdasarkan nak mengekalkan atau mengukuhkan kedudukan kerajaan, tapi juga untuk memilih tokoh-tokoh yang profesional di luar daripada arena politik untuk dibawa masuk sebagai senator dan sebagainya untuk dilantik, supaya adanya penambahan kekuatan untuk menteri-menteri yang ada dalam kabinet sekarang. Ya, kalau kita lihat kota daripada Blok Borneo, jelas dalam portfolio utama ataupun menteri penuh adalah dari majoritinya dari Blok GPS Sarawak, ramai 4 orang. Tetapi dari GRS nampaknya ada seorang, dan dari komponen Parti Perkataan Harapan iaitu OPCO seorang. Jadi ada suara dari negeri di bawah Bayu. Mereka memohon kalau boleh ada penambahan untuk kota timbalan menteri ini dari negeri Sabah, kerana Sabah juga solid memberi dukungan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa pandangan Tarma tentang itu? Bagi saya memang bersetujulah kan. Saya rasa untuk saya kita ramai individu-individu yang cukup berbakat, cukup hebat dalam arena politik di Sabah, dan maka saya rasa kita bolehlah mendukung atau mengangkat mereka sebagai timbalan menteri. Cuma dah tentu kita pun kena tengok berdasarkan berapa bilangan mereka, dan kita bandingkan juga dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Barisan Nasional iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi, di mana mereka juga dah tentu mereka juga inginkan beberapa tempat untuk timbalan menteri di
kementerian-kementerian yang kita boleh cakap cukup berpengaruh. Maka itu adalah keseimbangan yang perlu ditunjukkan dan tentu tapi saya juga nak tekankan bahawa bukan saja dari segi Blok Borneo yang perlu ditekankan, contohnya masyarakat India contohnya yang mengatakan okey hanya ada seorang ahli parlimen yang menjadi menteri kali ini kan, dan ini juga adalah penambahan yang kita boleh lihat dari segi apakah etnik minoriti yang mungkin boleh dipertimbangkan untuk diberikan tempat di sebagai timbalan menteri untuk pastikan bahawa ini benar-benar sebuah kabinet menteri dan juga timbalan menteri yang mencerminkan realiti Malaysia kan, dan saya rasa itu adalah naratif yang kuat yang mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim ingin persembahkan kerana beliau ingin nak cakap inilah realiti dan juga representasi Malaysia yang sebenar berbanding untuk dibandingkan dengan naratif dari blok pembangkang iaitu mungkin lebih eksklusif, mungkin lebih terhad pada kaum atau agama tertentu. Mungkin itu adalah naratif yang beliau boleh mainkan secara asas dan menjual cara Malaysia yang beliau ingin bawakan. Ya, bagi wanita dalam kabinet penuh sekitar dikatakan penganalisis sekitar hanya 19%, agak besar juga. Dari pelbagai parti, 4 menteri penuh wanita, termasuk Hanayo, Datuk Seri Nancy, Dr. Zaleha dan juga saudari Fadlina Siddiq. Jadi adakah untuk timbalan menteri wajar juga ditambah untuk memperlihatkan komposisi wanita yang signifikan kerana kontribusi wakil rakyat wanita dalam parlimen juga nampaknya diberi perhatian dan mungkin timbalan menteri yang ramai lagi yang sudah menang boleh dilantik sebagai timbalan menteri dalam kabinet ini? Saya memang setuju bahawa perlu ada peranan wanita ataupun memberikan kedudukan pada golongan wanita. Itu adalah perkara yang teramat-amat penting kerana kita pun kena fikir bahawa wanita adalah separuh daripada populasi negara kita kan. Ya. Takkanlah kita inginkan suara mereka, keinginan mereka dan juga kebimbangan mereka tidak diindahkan pada peringkat yang tertinggi. Jadi bagi saya memang penting, tapi saya juga ingin tekankan bahawa kalau kita tengok sejarah negara kita, ini adalah kabinet dengan peratusan wanita terbesar dalam sejarah negara. 18 ke 19% lah itu dalam anggaran tersebut. Maka itu adalah satu perkara yang teramat progresif dan saya rasa dah tentu mungkin kita akan melihat lebih ramai kaum wanita yang dipilih sebagai timbalan menteri dalam kedudukan-kedudukan yang relevan, yang penting, dan sekali lagi saya juga ingin tekankan bahawa dalam permainan itu saya juga berharap bahawa kita memilih kaum wanita yang hebat, yang bagus dan bukan saja untuk dari segi kedudukan parti saja, kerana kita ada ramai wanita yang hebat, profesional, berbakat dalam negara kita. Kita patut gunakan bakat mereka untuk kebaikan negara. Dari aspek portfolio dan juga fungsi timbalan menteri, ada juga yang berpandangan ketika dua pentadbiran yang lalu kita tidak lihat fungsi yang signifikan. Mungkin ada ramai di kalangan timbalan menteri, ada yang sampai 2 orang satu portfolio, kita tidak kenal langsung sampai habis penggal mereka pun kita tidak kenal. Hanya mungkin akan berucap di parlimen jika menteri mereka tidak dapat hadir, maka timbalan menteri lah akan mewakili portfolio beliau. Jadi dari aspek fungsi, kita dengar juga di kalangan menteri yang amat orang kata pun mengawal fungsi timbalan menteri sampai mereka tidak dibenarkan membuat kenyataan akhbar, mereka tidak boleh merasmikan program-program rasmi kementerian dan sebagainya. Itu open secret. Jadi mengapa untuk pentadbiran Datuk Seri Anwar ini perlu ada anjakan fungsi sebenar yang boleh dimainkan selain daripada menteri penuh, timbalan menteri juga perlu berfungsi selaras dengan dasar dan juga polisi kerana kabinet ini mempunyai tugas yang amat besar digalas oleh setiap individu yang berada dalam barisan kabinet dan juga timbalan menteri supaya naratif itu dapat sampai ke bawah selain daripada mendokong apa yang dimahukan oleh Perdana Menteri ke-10. Saya memang setuju bahawa fungsi timbalan menteri itu perlu digunakan secara sepenuhnya. Seperti yang saya katakan tadi, seeloknya dapatlah orang yang hebat, yang profesional, yang berbakat, yang boleh menambah kualiti ke dalam pentadbiran suatu-suatu kementerian itu. Kan, dan kerana kita kena fikir bahawa kementerian-kementerian di Malaysia di bawahnya ada pelbagai agensi. Maka untuk mengawalnya,
untuk memastikan bahawa adanya tata kelola yang baik, untuk memastikan bahawa ada perancangan jangka masa pendek, tengah dan panjang yang baik. Ini bukan saja tugas menteri, kita perlu ada tim yang baik dalam sebuah kementerian itu juga. Maka saya memang bersetuju. Tapi saya nak tekankan bahawa perbezaan yang saya harapkan antara kerajaan ini dan juga kerajaan yang sebelum ini adalah ini bukannya kerajaan yang saya rasa yang bertengkar ataupun yang tidak percayai satu sama lain, kan. Kita dapat melihat dalam dari segi ahli-ahli ataupun ketua-ketua yang ada dalam parti tersebut, adanya salah, kita boleh cakap satu pemahaman antara mereka, kan, antara Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zaid Hamidi dan semua lagi lah, kan. Maka saya berharap bahawa ini adalah satu perkara yang mencerminkan kepercayaan, dan kepercayaan itu akan akan nampak dalam hubungan antara menteri dan timbalan menteri. Untuk dikongsikan, kan, antara isu yang berlaku pada kerajaan yang lepas adalah tidak berlaku kepercayaan antara menteri dan timbalan menteri, di mana mereka dalam masa 2-3 tahun yang mereka memerintah, mereka masih dalam kita boleh cakap mode election, kan, mode pilihan raya, kan. Maka mereka merasakan bahawa kalau katakan mereka memberikan agensi-agensi tertentu kepada timbalan menteri mereka yang dari parti lain, mungkin itu akan menjadi isu di mana timbalan menteri itu akan menggunakan agensi itu untuk kebaikan partinya. Maka adanya ketidakpercayaan itu. Maka saya rasa itulah yang perlu dijangkaui oleh Perdana Menteri kita yang baru, untuk memastikan bahawa adanya kepercayaan, adanya sinergi yang baru bukan saja antara tokoh-tokoh politik, tapi perkara itu akan dinampakkan pada skala kementerian juga. Ya, kita menunggu juga pemeteraian persefahaman ataupun MOU yang dikatakan akan ditandatangani oleh semua komponen parti yang bergabung dalam kerajaan ini, yang akan diselesaikan ataupun dimuktamadkan dalam masa yang terdekat. Saya rasa itu satu langkah yang positif, kerana inilah yang mahu dilihat oleh rakyat, mahu lihat kestabilan, mahu lihat persefahaman dan juga muafakat mereka, kerana mereka datang dari pelbagai ideologi, aliran politik dan juga komponen-komponen yang tidak pernah bersama, sedangkan mereka lebih berseteru sebelum ini. Jadi adakah ini juga akan diambil kira oleh Datuk Seri Anwar untuk memastikan inilah antara jalannya untuk menyatupadukan antara parti-parti ini, begitu juga untuk mendokong hasrat perpaduan dan juga menunjukkan kataupun solidariti bahawa mereka benar-benar ingin stabil 5 tahun, kalau boleh penuh mentadbir negara ini, dan tidak akan ada lompat parti ataupun berpecah di pertengahan jalan. Ya. Bagi saya ini adalah satu perkara yang penting, kerana bukan saja kita dah tentu berbincang banyak tentang apa hala tuju atau apakah strategi yang dipilih oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mengekalkan atau memastikan kekuatan kestabilan kerajaannya, kan. Tapi juga seperti yang dikatakan, memang penting untuk bahawa komunikasi dengan rakyat dan juga masyarakat luar negara, kan, untuk pastikan bahawa ini adalah kerajaan yang kukuh dan ini adalah kerajaan yang mampu bersatu. Dan antara cabaran yang ada sekarang adalah kita tidak tahu sebagai rakyat, kan, sebagai ahli masyarakat madani Undi 18, kita pun tidak tahu apakah naratif, apakah agenda dan apakah janji yang dibawa oleh kerajaan baru ini, dan kita pun tak tahu, kan, apa nak panggil kerajaan baru ni apa, kan. Ini antara isu-isu yang perlu saya rasa diperbetulkan dan melalui MOU, CSA, kita bagilah nama apa-apa pun, asalkan ada satu perjanjian, ada satu dokumen kukuh mengatakan ini adalah yang kita akan bekerja bersama untuk capai dalam jangka masa 5 tahun ni. Saya rasa itulah naratif yang kuat, yang penting, yang perlu ditekankan oleh kerajaan kepada rakyat, pertama. Kedua adalah dah tentu kalau katakan adanya agenda yang besar ini memudahkan komunikasi oleh setiap menteri itu sendiri, kan. Kita dapat nampak bahawa apabila adanya kelompongan atau kelemahan dari segi komunikasi oleh pihak Perdana Menteri atau oleh kerajaan itu sendiri, ini menimbulkan satu tanda tanya dan menyukarkan menteri dan juga timbalan menteri mengeluarkan statement. Dan apabila dia keluarkan statement yang bercanggah dengan agenda kerajaan, agenda Perdana Menteri, dia akan nampak kantoi lah, kan. Pembangkang akan kacau, media akan pick up dan akan kena kutuk di media sosial, kan. Maka memang pentinglah komunikasi itu adalah penting, dan itu bermula dengan satu naratif, satu hala tuju yang jelas. Maka saya ujarkan
memang penting untuk adanya satu dokumen jelas yang dibawa kepada rakyat, yang dijanji, yang dipersetujui bersama semua ahli parlimen dan juga semua senator kerajaan. Inilah agenda kita. Ya, mungkin soalan terakhir saya, bagi Tama, gandingan yang Tama ingin lihat mengemudi kementerian tertentu, pastinya kementerian utamalah, misalnya pendidikan, kementerian kewangan, kementerian luar bandar ataupun kementerian pertanian dan juga kos sara hidup ataupun kementerian ekonomi. Siapakah gabungan yang wish list lah bagi Tama untuk lihat mereka akan menjadi satu pasukan yang mantap? Kalau boleh semua lah kan. Ya, betul. Tapi saya berpendapat ada beberapa individu yang saya rasa cukup hebat, yang cukup bagus, yang mungkin boleh dimasukkan lah kan. Mungkin dalam pelbagai cara sekalipun lah kan. Ada daripada mereka tidak dipilih dalam pilihan raya, mereka kalah, tapi mungkin mereka boleh diberikan peluang sebagai senator dan sebagainya. Tapi antara yang mereka yang dipilih, saya rasa saudara Adam Adli, saudara Syed Saddiq, saudara dan pelbagai lagi lah yang saya rasa bagus. Tapi antara yang mereka yang tidak dipilih sewaktu pilihan raya, saya rasa saudara Syarif Hamdan, contohnya saudari Nurul Izzah. Mereka adalah, saya rasa empat-empat ni adalah antara tokoh-tokoh anak muda, individu yang cukup hebat, cukup mantap dengan track record yang baik, yang saya rasa memang boleh menambahkan kualiti pentadbiran kerajaan ini kan. Jadi bagi saya mungkin boleh diberikan peluang dalam apa-apa cara sekalipun, tak kisah sebagai timbalan menteri ataupun kedudukan lain, untuk mereka menambahkan kualiti untuk pentadbiran ini. Itu pertama. Kedua, ada juga pelbagai, saya rasa senior ataupun tokoh-tokoh hebat yang ini antara cabarannya lah kan. Kalau mereka tidak dapat kedudukan kabinet, mereka tidak sesuai untuk dimasukkan sebagai timbalan menteri kerana mereka terlalu senior kan. Jadi bagaimana untuk kita memberikan ruang pada mereka untuk masih memberikan contribution yang baik kepada kerajaan, maka saya rasa kita boleh menggunakan institusi parlimen sebagai cara untuk mereka masukkan juga kan. Dan ini adalah cara tadbir urus yang boleh ditambah baik, di mana kita menggunakan institusi parlimen dan juga PSC, Parliament Select Committee, untuk memberikan input kepada kerajaan. Maka saya rasa itu adalah keseimbangan yang boleh dilakukan, memilih individu-individu hebat dalam sebagai timbalan menteri dan juga menggunakan institusi parlimen untuk menambah rasa, menambah input. Ya, terima kasih Tama Pilih, pengasas bersama Undi 18 atas memberi ulasan segera dan juga analisis berkaitan potensi timbalan menteri yang akan disenaraikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin dalam minggu ini ataupun awal minggu depan. Jadi itu saja dalam perbincangan kami di Agenda Awal ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.